Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Mazura binti Matpul dari SMK Keramat Wangsa, Kuala Lumpur. Pergi ke laut mencari ikan. Ikan ditangkap menggunakan pukat. Harta banyak bekalan masa depan. Jangan lupa keluarkan zakat. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah konsep pengurusan harta, bidang ibadah, pelajaran 17, unit 1, pendidikan Islam, tingkatan 3. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, pada akhir pelajaran ini murid akan dapat memberikan pengertian zakat. Kedua, menyatakan dalil zakat. Ketiga, menyenaraikan asnaf yang layak menerima zakat. Dan yang keempat, menyatakan hikmah pensyariatan zakat. Kita lihat pula maksud zakat. Zakat dari sudut bahasa subur, suci, berkat dan berkembang. Manakala dari sudut istilah, zakat ialah mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Sekarang kita lihat pula apakah hukum mengeluarkan zakat. Adapun hukum mengeluarkan zakat, kita lihat pantun ini. Pergi melancong bersama mujib, sesat jalan malu nak bertanya. Hukum zakat adalah wajib, jangan lupa mengeluarkannya. Sekarang kita lihat dalil wajib zakat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus salata wa atuz zakah. Maksudnya, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Murid-murid, daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, Sami'tu Rasulullah yaqul buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Islam dibina atas 5 perkara. Penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Murid-murid, sekarang kita lihat golongan yang berhak menerima zakat. Pertama, fakir. Kedua, miskin. Ketiga, amil. Keempat, mu'alaf. Kelima, hamba. Keenam, orang yang berhutang. Ketujuh, fi sabilillah. Dan ke-8, ibnu sabil. Kita lihat satu persatu siapakah golongan tersebut. Iaitu yang pertama, golongan musafir. Orang yang tiada harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya, termasuk makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Contohnya, seseorang yang memerlukan RM10 sehari, tetapi dia hanya mampu memperolehi sebanyak RM3 sehari sahaja. Murid-murid, siapakah golongan miskin? Golongan miskin itu ialah
golongan yang orang yang hanya mampu menampung sebahagian sahaja daripada kehidupan mereka. Contohnya, seseorang yang memerlukan RM10 sehari tetapi dia hanya memperolehi RM8 sehari sahaja. Kita lihat pula golongan amil. Siapakah golongan amil? Iaitu golongan orang yang mengurus harta zakat. Mereka dilantik oleh pemerintah untuk mengumpul dan membahagikan zakat. Seterusnya, golongan mu'alaf. Siapakah golongan mu'alaf? Iaitu orang yang masuk Islam. Manakala golongan hamba ialah golongan yang ingin membebaskan diri mereka daripada tuannya. Seterusnya, golongan orang berhutang, iaitu orang yang dibebani hutang keperluan asas diri serta tanggungannya dan tidak mampu membayarnya. Seterusnya, golongan fi sabilillah. Siapakah mereka ini? Iaitu orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, golongan Ibnu Sabil. Siapakah mereka ini? Iaitu orang yang bermusafir dengan tujuan yang diharuskan syarak, kemudian terputus perbelanjaannya. Sekarang mari kita lihat hikmah pensyariatan zakat. Hikmah pensyariatan zakat kepada pemberi zakat. Pertama, mendidik jiwa pemberi zakat dengan sifat pemurah serta menjauhi sifat bakhil. Kedua, melahirkan sifat taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keempat, mendapat kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat melalui harta yang dizakatkan. Seterusnya, hikmah pensyariatan dari sudut penerima. Dapat membersihkan hati daripada hasad dengki dan iri hati terhadap orang kaya. Kedua, sebagai sumber modal bagi golongan miskin untuk menjana ekonomi keluarga. Ketiga, dapat meringankan beban orang yang berhutang daripada belenggu hutang. Dan keempat, dapat meningkatkan keyakinan golongan mu'alaf terhadap Islam. Hikmah pensyariatan zakat dari sudut masyarakat pula. Yang pertama, dapat mengeratkan ikatan ukhuwah dan kasih sayang sesama Islam. Kedua, dapat merapatkan jurang perbezaan antara golongan kaya dengan golongan miskin. Ketiga, saling membantu antara satu sama lain. Dan yang keempat, dapat meningkatkan syiar Islam. Baiklah murid-murid, pembelajaran kita sudah pun sampai ke penghujungnya. Mari kita menguji minda dengan beberapa soalan. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Soalan yang pertama, berikan pengertian zakat. 2 markah. Soalan kedua, nyatakan hukum zakat. 1 markah. Soalan ketiga, tuliskan dalil nakli tuntutan menunaikan zakat. 2 markah. Dan soalan kelima, tuliskan golongan asnaf yang layak menerima zakat. Di sini ada beberapa aktiviti untuk murid lakukan di rumah. Pertama, laksanakan aktiviti I wonder, I think, I see dengan menggunakan persembahan yang sesuai. Kaitkan dengan apa-apa yang telah anda pelajari. Yang kedua, bincangkan hukum bagi situasi berikut melalui carian internet. Kemudian, bentangkan hasil dapatan di hadapan guru anda.
Hukum yang pertama, memberi zakat kepada orang bukan Islam. Hukum yang kedua, memberi zakat fitrah kepada abang kandung yang miskin. Ketiga, memberi zakat kepada orang miskin di kampung halaman. Murid-murid boleh menggunakan pautan di bawah untuk menjawab soalan-soalan latihan. Nampaknya sampai di sini sahaja pembelajaran kita. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.